warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita membaca kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Kita sampai muka surat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Maka bernikahlah oleh kamu akan barang yang baik pada kamu daripada segala perempuan, 2 atau 3 atau 4. Itu dalil yang menunjukkan di dalam agama kita membenarkan berpoligami. Bernikah lebih daripada seorang di dalam satu-satu masa. Maka dia dipanggil sebagai poligami. Apa hukum? Harus. Jangan duk kata wajib pula. Harus. Harus apa makna? Boleh buat. Kalau tak mau buat, tak apa. Kalau nak buat, boleh. Ada kemampuan, ada syarat, apa sebab yang nak buat. Kita dah bincang dah sikit pada kuliah-kuliah kita yang lepas. Dan menyuruh pula oleh Nabi SAW akan bernikah. Nabi SAW menyuruh kita bernikah. Dalam satu hadis Nabi kata, hai segala orang yang muda, bernikah-nikah barang yang kuasa kamu akan bernikah. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Nabi SAW kata apa? Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Ya ma'syaral syabab, wahai orang-orang muda. Wahai segala orang muda, syabab. Saya bila sebut syababun ni, saya teringat sekolah saya dulu. Saya sekolah Arab dulu di sekolah menengah agama Syubbaniyah. Maknanya syubban, pemuda-pemuda. Nabi sebut, ya ma'syaral syabab, wahai orang-orang muda. Man istata'a minkum, siapa di kalangan kamu yang mampu, falyatazawwaj, maka hendaklah kamu berkahwin. Maka perintah daripada Nabi SAW untuk bernikah. Di situ Nabi SAW menggunakan perkataan al-ba'ah. Man istata'a minkum al-ba'ah. Siapa di kalangan kamu yang mampu. Al-ba'ah. Apa makna al-ba'ah? Ada 2 makna. Pertama, mampu daripada keupayaan untuk menanggung keluarga. Yang kedua, al-ba'ah maknanya ialah mampu daripada segi kekuatan tubuh badan. Maka 2 ni, kalau ada syarat 2 ni, silakan. Sebab ada orang yang ada wang, ada harta, tapi kemampuan tak ada. Dia tidak al-ba'ah. Sebab tu abang-abang jangan duk tanya kawan-kawan yang tak kahwin. Bila nak menikah, mat? Apa anak aku sekolah dah je 2 hang duk bujang dia apa. Kita jangan tanya dia sebab kita tak tahu kemampuan dia apa. Hang kerja ada kereta GTR. Aku lain lah kereta Honda Pekak. Hang kereta GTR. Honda Pekak dia kata kita tuan. Benar faham? Tak faham sudah. Rumah ada, kereta ada. Tak kahwin, rupa ada. Janggut lebat. Kahwin lah.
Bila kita ajak cakap macam tu, dia pun belah. Bila kita cakap macam tu, dia pun lari. Maknanya dia tak suka. Bila dia tak suka, jangan cakap lagi dah. Pasal apa yang dia tak suka, Ustaz? Kita tak tahu masalah dia. Salah satu masalah dia ialah dia tak jadi al-ba'ah. Dia tak mampu. Pasal apa tak mampu? Wallahu a'lam, dia saja yang tahu. Sebab tu saya pesan pada abang-abang, jangan duk buat mulut ramah. Pergi tanya hang bila hari. Kita tak tahu dah. Habis tu Ustaz, kalau anak saya lelaki, dia tak kahwin lagi, saya sebagai bapak kena tanya tak? Tanya secara jantan. Waktu hang bangkit tidur, siapa bangkit dulu? Hang dulu ke adik hang bangkit dulu? Dia kata, mana saya tahu, adik tidur dengan pak, mana saya tahu. Bukan adik hang hak setahun tu, aku tanya adik hang tu, bangkit dulu. Siapa bangkit dulu? Hang ke adik hang tu? Mana faham ni. Nak tahu dia tu ba'ah tak ba'ah, tengok siapa hak bangkit dulu. Ni kita bangkit dulu, adik tu duduk lena ya, dia. Ustaz, saya duk minum kopi macam-macam Ustaz. Tak kopi tak kopi. Nak bagi sihat benda tu, salah satu benda yang kena jaga ialah jantung. Jantung hang elok lah semua. Jadi ba'ah ni, nombor satu, kemampuan. Menanggung, nombor dua, kemampuan untuk melayan isteri dia. Okey Ustaz. Saya hak nombor dua tu memang ada. Tapi hak nombor satu tu tak ada Ustaz. Saya kena buang kerja, saya ada kerja, ada gaji, saya tak ada duit, saya tak ada harta, pendek kata saya miskin. Saya orang susah. Maknanya saya tak boleh kahwin Ustaz. Boleh kahwin, kahwinlah. Lepas tu kerja. Dan lagi boleh kahwin kalau ada orang perempuan kata, Mat, ham nikah dengan kak. Den, ham nikah dengan makcik. Hang tak ada duit pun tak apa. Makcik tanggung hang. Kak tanggung hang. Ada perempuan pula yang sudi tanggung dia dengan syarat dia menikah saja dengan janda tu. Dia menikah saja dengan perempuan tadi. Maka hukum dia harus. Walaupun dia tak ada duit, dia tak ada miskin, dia tak mampu nak tanggung isteri dia. Tapi isteri dia tanggung dia. Maka hukum dia dibenarkan. Maka lengkaplah dia juga dipanggil sebagai al-ba'ah. Baik. Kemudian kata Nabi, maka sesungguhnya beristeri itu memejamkan bagi mata. Beristeri itu memejamkan bagi mata, memelihara bagi faraj, dan barang siapa yang tiada kuasa, maka lazimkan atasnya dengan berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu melemahkan syahwat. Baik. Di sini Nabi sebut tentang kenapa kena menikah. Nombor satu, supaya memejamkan mata. Maksudnya apa? Supaya mata kita tak buat jahat. Orang yang dah kahwin ke, siapa ke, tundukkan yaghuddu min absarihim. Mata-mata mereka ni dia tunduk. Dia tak tengok benda-benda maksiat, dia tak tengok. Dia tak tengok perempuan lalu lalang depan dia, dia tak tengok gambar hak tak elok, dia tak tengok cerita-cerita hak tak elok. Orang yang beriman dia jaga mata. Allahu Akbar. Saya ingat dulu tuan-tuan, guru tahfiz. Dia juga mendengar anak-anak yang menghafaz Al-Quran. Bila kita hafaz Quran, kita ingat, kita hafal, kita kena pastikan yang hafalan kita tu betul. Kita kena ambil sanad dia. Kita kena membacakan kepada orang yang hafiz. Maka dia yang mendengar bacaan kita tu, nama dia tasmi'. Nama dia tasmi'. Jadi macam saya ni ustaz, anak murid saya akan datang duduk sebelah saya baca. Saya dengar dia baca. Dia baca, saya dengar. Maka perbuatan mendengar yang dia baca tu, nama dia tasmi'.
Sehari semuka, sehari dua muka, dia hafal, lepas tu dia duduk atas kursi dia hafal balik. Ada ustaz tuan-tuan, yang anak murid dia bukan laki-laki, yang hafiz ni bukan, hafizah perempuan. Bila perempuan tu baca depan dia bukan tengok muka orang tu, dia tengok belah sana. Padahal perempuan tu pakai purdah. Tak tengok tuan-tuan. Tengok jauh. Masya Allah. Itu pakai purdah, nampak mata saja pun tak tengok. Jadi syahwat ini, bila kahwin ini, apa guna dia? Memejamkan mata. Bila ada pula isteri sebelah naik kereta, lagi tak tengok orang lain. Nama dia TB. Takut bini. Memang tak tengok sungguh lah. Isteri garang pula. Pi makan kedai kopi pun tak tengok dah budak tom yam tu. Pasal apa? Isteri depan dia. Nak tengok ni, hak dalam TikTok ni pun tak tengok. Pasal apa? Isteri panjang tengkok duk tengok. Abang tengok gambar apa? Lama-lama jadi baik. Hak jadi nakal ni pasal apa? Pasal tak ada hak di sebelah. Naik kereta seorang, naik motor seorang, balik kampung seorang, tengok TikTok seorang, tengok Facebook seorang. Habis-habis kuat tengok dengan kawan-kawan, maka tak ada orang sebelah yang nama dia isteri, yang nama dia orang rumah. Maka pada masa itu bebas dia buat. Kahwin ini memejamkan mata kamu. Apa yang ada pada perempuan itu, isteri kamu semua dah. Sebab cabaran kita ni. Cabaran kita ni bercampur macam-macam manusia, macam-macam fashion. Kita tak nafikan, kita kena tengok juga, terpaksa tengok. Kalau terpaksa tengok, start motor, start kereta, balik, isteri ada di rumah. Itu nama dia memejamkan mata. Dua. Dia sebut kepada kita tujuan perkahwinan di sini, dia sebut apa? Memelihara kemaluan supaya tidak berzina. So yang saya kadang-kadang saya takut, bukan kita pandang jahat. Saya tak pandang jahat, cuma saya takut ada kebimbangan dalam hati saya. Apa dia? Pok-pok hak duk main kerja di negara kita ni, dia pun buat main isteri ke tak? Hak duk berjuta ni, duk kerja sana, kerja sini. Mereka tu manusia. Ada keinginan, ada naluri. Isteri tak ada. Isteri tak bawa. Visa pun tak ada, permit pun tak ada. Bawa main sendiri seorang. Habis itu mereka nak selesaikan masalah nafsu mereka lah. Saya takut kok ada pasaran pula untuk mereka ni. Dia buat main hak ni pekerja lelaki-lelaki, main hak ni pula pekerja perempuan pula. Dia takkan selesai. Ini kena fikir sama-sama tuan-tuan. Pak Sepa hak main belah-belah sana ramai, main negara hak maknu hak putih melepak ramai, mata sepek ni ramai bersepa. Depa ni bisnes apa ni? Main nak kerja, nak bersikap tu hilang. Sebab tu sebaik-baik tempat kerja ialah di bumi kita sendiri. Sebaik-baik tempat kerja kita ialah di tempat kita sendiri. Ada anak, ada isteri, ada rumah, ada tangga, ada mak pak. Berkat tu. Tapi bila dah tinggalkan keluarga, tinggal isteri, tinggal anak-anak, tinggal mak pak, pergi kerja tempat lain, dia jadi kod lain. Ini risiko kesan yang kita sama-sama kena kaji. Sebab tu kadang-kadang pusat-pusat rumah urut, pusat-pusat dia tak selesai-selesai. Ambush lah macam mana pun, ada je. Pasal apa ada? Pasal permintaan tu banyak. Berapa juta tuan-tuan hak main ni. Kita nak kontrol lagu nah. Baik. Nombor 3. Perkahwinan ini menjadikan untuk kita ini, dan barang siapa yang tiada kuasa, maka hendaklah dia berpuasa. Puasa ini melemahkan syahwat.
Puasa ni melemahkan nafsu, bukan setakat syahwat aja. Nafsu ngumpat, malah. Nafsu kita nak memfitnah, bila puasa kita tak mau. Nafsu nak berjalan pun tak mau. Nafsu nak buat jahat pun tak mau. Dia melemahkan nafsu. Ini kelebihan puasa. Tetapi bila habis saja puasa, dia naik balik. Hak nu dia nak, hak ni dia nak, makan dia nak, segala benda dia nak dah. Maka nak itu kena kontrol dengan apa? Puasa. Dan sabda Nabi SAW lagi, bernikahlah kamu dan berbanyakkanlah kamu, maka bahawa sesungguhnya aku lagi akan bermegah-megah dengan kamu pada segala umat yang dahulu-dahulu pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, bernikah dan menyuruh berbanyakkan anak kerana Nabi berbangga dengan umatnya yang banyak keturunan, yang banyak umat Nabi di hari kiamat daripada umat-umat yang lain. Baik, di situ tuan-tuan yang saya muliakan, adalah dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita anjuran untuk berkahwin. Dan keharusan untuk kita bernikah 1, 2, 3, 4. 2, 3, 1, 2, 3, 4 kalau mampu. Sebab ada orang kata, Ustaz, kita ni nak menikah 2 ke, 3 ke, 4 ke, boleh Ustaz. Tapi kena mampu lah. Saya jawab, betul. 2 kena mampu, 3 kena mampu, 4 kena mampu. Sebenarnya, menikah seorang pun kena mampu. Kalau tak mampu yang saya sebut tadi, al-ba'ah, tak mampu tak bayar. Puasa banyak-banyak. Ada setengah orang kata, nikah 2 mampu, hang nak nikah 2 pun hang tak mampu. Dah, hang nikah seorang pun tak boleh, hang tak mampu. Berapa ramai yang tak mampu menikah seorang, gatai pergi menikah. Akhirnya menyusahkan anak orang. Semalam ada yang main, dia kata, Ustaz tolong buat sembahyang hajat. Kenapa? Anak saya 3 bulan kahwin. Kenapa? Dah nak bercerai pula. Pasal apa? Suami dia minum arak. Isap dadah, minum arak. Isap dadah, minum arak. Tak kerja apa, duduk di rumah. Minta duit isteri, minum arak. Minta duit isteri, beli arak. Sebelum kahwin, tahu tak dia tak kerja? Tahu? Pak siapa kahwin? Pak siapa bagi anak tu nikah dengan dia? Dia tak mampu. Dia janji lepas kahwin, dia nak kerja. Janji. Saya punya prinsip, saya cakap, janji tak mau, buat lu. Masuk Islam, berapa hari? 3 hari. Saya nak kahwin. Saya kata kat pak dia, pergi suruh masuk pondok lu 6 bulan, mengaji bab agama lu. Dah faham bab agama 6 bulan, main menikah. Tak apa Ustaz, lepas kahwin, dia janji, dia nak mengaji. Tobat lahum, tuan-tuan. Lakum dinukum waliyadin. Dah dapat benda tu, tobat lahum lah. Silat-silat tak balik anak kita tu. Kalau betul dia anak pakcik, kalau betul dia nak cinta pada anak pakcik, pergi suruh dia masuk. Masuk sekolah saya pun tak apa, pergi masuk fast track. Fiqh fast track, Quran fast track. Belajar betul-betul. Fatihah pun tak hafal, macam mana nak jadi suami anak makcik? Ustaz, syarat sah nikah Islam. Habis tu? Dia dah Islam boleh lah. Tak apa, pergi nikah. Pergi nikah, saya tak halang. Tapi besok dia menyusahkan makcik. Dia menyusahkan anak makcik. Ustaz, anak makcik nak menikah, bagus. Suami dia kerja apa? Tengah duk cari kerja. Tapi anak makcik tak apa, dia cikgu, dia kata tak apalah. Lagipun menantu ni kata dia nak kerja lepas dia. Suruh dia pergi kerja tu. Kerja kelang pun tak apa. Ni duk melangut, duk naik motor. Motor minyak pak isi. Motor pak beli. Tiba-tiba nak menikah dengan anak kita. Dan janjinya, lepas nikah dia nak kerja. Tak. Pergi cari kerja dulu. Tunjuk kesungguhan hang. Nak bela anak aku. Lepas tu aku bagi hang nikah.
Serupalah juga kalau dia orang Islam lama lah. Islam keturunan, umur 25, main mina anak kita. Semayang tak reti, mengaji tak reti, Islam tak reti, apa pun tak reti. Bagi tempoh 6 bulan, hampir mengaji agama dulu. Lepas 6 bulan aku bagi nikah. Macam mana nak bela anak aku? Pun tak apa nak reti agama. Kita buat, tapi sayang tuan-tuan, berapa ramai mak bapak cakap, kalau saya buat syarat lagu tu ustaz, anak saya bujang sampai tua. Ni dah ada orang nak kita lepas tak Tak apa, nak lepas. Lepas tu nak tidur malam ke, nak pening kepala ke, pulang ke hang. Lah duk tidur lena elok-elok, besok mengadu anak macam-macam. Anak tu pula buat main cucu pula. Dengan lebam sana, lebam sini, striker sana, striker sini. Baik. Kemudian, maka apabila marah oleh seseorang pada barang yang diredakan oleh Allah dan diredakan oleh Rasul dengan pekerjaan nikah, maka sesungguhnya keluarlah ia daripada mengikut kedua-duanya. Maka adalah hukumnya perempuan yang sedemikian, masuklah ia dalam jumlah syaitan dan iblis yang kena laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya hormati, yang dilaknat oleh Allah yang disebut di dalam Al-Quran ni ada banyak. Pertama, yang dilaknat nombor 1, iblis, syaitan. Yang kedua, yang dilaknat oleh Allah, oleh Nabi siapa? Laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Lagi, siapa lagi yang dilaknat oleh Allah? Orang-orang yang zalim. Lagi, siapa yang dilaknat oleh Allah? Orang-orang yang kafir. Banyak tuan-tuan, kategori yang disebut oleh Al-Quran, yang disebut oleh Rasulullah, orang yang dilaknat. Fala'natullahi 'alal zalimin. Disebutkan, ada yang dilaknat oleh binatang yang terbang di langit, air di bumi, binatang dalam laut, laknat orang itu. Ada. Bukan setakat malaikat laknat, burung pun laknat, ikan pun laknat. Ada juga yang dilaknat oleh manusia keseluruhan dia. Mereka itu dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat dan dilaknat oleh manusia keseluruhan dia. Ni hak kita baca ni, dilaknat oleh siapa? Allah dan Rasulullah. Kenapa? Sebab mereka membantah benda yang Allah bagi, benda yang Rasul bagi. Mereka tak setuju dengan hukum yang Allah letak dengan hukum yang dibawa oleh Allah. Maka dengan sebab itu golongan ini dilaknat oleh Allah dan Rasul. Tuan-tuan yang saya muliakan, depan kita ni ada Quran. Cantik ni Quran. Terkandung dalam dia macam-macam hukum. Satu hukum je yang kita tak setuju dengan Quran, lingkup kita. Ada yang tak setuju dengan hukum faraid. Kenapa laki lebih? Kenapa perempuan sikit? Lingkup. Ada yang tak setuju dengan hukum zakat. Saya teruk-teruk kerja, hampa pula main kutip zakat. Ada yang tak setuju dengan hukum sembahyang. Kita kata sembahyang. Oh, dia kata tak. Selagi tak khusyuk, selagi tu tak sembahyang. Fawailul lil musallin. Dia baca ayat tu pula. Kalau dia kata, Allah kata, fawailul lil musallin. Binasalah, celakalah orang yang sembahyang. So, sebab tu saya tak sembahyang. Sebab saya tak khusyuk. Bila nak sembahyang? Bila saya khusyuk, saya belajar untuk khusyuk, maka baru saya nak sembahyang. Baik. Saya kata lagu tu, abang sampai bila-bila tak sembahyang? Pasal apa pula? Pasal abang tak sembahyang? Abang nak kenyang, abang makan. Dengan sebab abang makan, baru abang kenyang. Kalau abang nak kenyang, tiba-tiba abang tak makan, bila nak kenyang? Tak akan kenyang sampai bila-bila, pasal tak makan. Kalau abang nak khusyuk, abang kena sembahyang.
di dalam sembahyang itulah ada khusyuk. Kalau abang tak sembahyang, bila namanya khusyuk? Hang buat apa ni? Aku tengah khusyuk. Hang buat apa? Tengah duduk saja khusyuk. Khusyuk tu ada dalam solat. Kalau hang tak solat, macam mana hang nak khusyuk? Kalau hang tak makan, macam mana hang nak main kenyang? Kalau hang tak makan, macam mana main sedap? Macam mana nak main masin, tawak apa semua? Hang tak rasa apa? Pasal hang tak sembahyang, hang tak makan. Jadi kalau hang tak sembahyang, sebab hang tak khusyuk, memang hang takkan boleh sembahyang. Sebab hang tak sembahyang. Kerana di dalam sembahyang itulah adanya khusyuk. Oh, zaman sekarang tuan-tuan. Macam-macam jenis manusia ni. Ada dalam Al-Quran tu, hukum berkaitan dengan aurat. Tak setuju dengan Quran, bab aurat, lingkup. Ada hukum di dalam Quran itu, hukum anak susuan. Hukum anak angkat. Hukum membinkan anak dengan anak angkat. Ada, tuan. Di dalam Al-Quran ada hukum tentang jiran. Ada hukum tentang media sosial. Mengumpat. Hujurat, surah Al-Hujurat. Ada disebut. Tak setuju. Saya bantah. Di dalam Al-Quran ada cerita tentang surah Ar-Rum ayat 21. Allah suruh kita menikah. Laki dan perempuan. Tiba-tiba dia baca ayat tu. Surah Ar-Rum ayat 21. Ayat dia bunyi macam ni. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajah. Itu surah Ar-Rum ayat 21. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dijadikan pasangan kamu daripada diri kamu sendiri ataupun jenis kamu sendiri. Yang ni saya jumpa sekali, tuan-tuan. Jumpa sekali orang ni. Dia kata, Ustaz, cuba Ustaz baca ayat tu. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dijadikan kamu berpasang-pasangan daripada jenis kamu sendiri. Jadi Allah Ta'ala kata, dijadikan manusia ni kahwin dengan jenis kita sendiri. Ustaz, jenis apa? Manusia. Laki. Laki kan? Jadi jenis Ustaz apa? Jenis laki ya. Maknanya dalam ayat tu Ustaz, Allah bagi menikah lelaki dengan lelaki. Astaghfirullahalazim. Saya nak kata tak agama. Nampak muka tu mulus. Halus, tulus. Bang, macam ni bang. Dijadikan pasangan kamu daripada kalangan kamu, jenis kamu. Bukan maknanya laki menikah laki, perempuan menikah perempuan. Bukan. Abang jenis apa? Abang jenis apa? Manusia kan? Maknanya Allah jadikan jodoh kamu daripada kalangan manusia. Maknanya abang manusia. Tak boleh menikah dengan jenis lain. Tak boleh menikah dengan binatang. Tu bukan jenis manusia. Dia haiwan. Tak boleh menikah dengan pokok. Tu nabat. Tak boleh menikah dengan malaikat. Lagi tak boleh nikah. Mereka bukan ada jantina. Tak boleh menikah dengan jin. Jin bukan jenis kita. Sebab ada orang kata isteri dia jin. Suami dia jin. Bila kita tanya, mana boleh menikah jin dengan manusia? Dia kata Nabi Sulaiman dengan Balqis. Balqis kan jin. Hantar mana? Rumah dia semua cat kuning. Langsir kuning, tilam kuning, bantal kuning. Bila berubat, kemian pun kuning. Bila berubat. Lepas tu tanya, buat tanya. Kita pun tanya dia, abang menyembang dengan siapa? Isteri saya. Tak nampak pun. Isteri saya bunian. Ada anak? Ada 4. Dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata, hang boleh menikah manusia dengan manusia.
Manusia ni pula terbahagi pada dua, lelaki dan perempuan. Zakarin wa unsa, min zakarin wa unsa. Nikahlah laki-laki dan perempuan. Bukan abang boleh menikah lelaki jenis lelaki. Bukan. Manusia jenis dua jantina. Berat tuan-tuan umat kita sekarang. Pemikiran dia tak tahu. Kita buat kuliah di masjid tak mau mai. Buat pengajian tak mau mai. Tak tahu dia nak mengaji dengan siapa. Bila kita terang, dia tak mau nak faham. Dia nak cari satu fahaman yang sama dengan dia. Baru dia nak ikut. Serupalah juga. Ada orang dulu buat kempen. Satu suami, satu isteri. Dia buat kempen. Satu suami, satu isteri. Pasal apa? Kami membantah poligami. Kami tak setuju poligami. Poligami menganiaya wanita. Poligami menganiaya kaum ibu. Poligami menganiaya isteri. Satu suami, satu isteri. Buat signboard, lekat kat jalan. Buat stiker, lekat kat kereta. Hang tahu tak, menikah 2, 3, 4 tu, Quran kata boleh. Kalau hang tolak menikah 2, 3, 4, hang dah tolak Quran. Ustaz, dalam Quran ada 1000 hukum. Yang saya tak setuju 1. Tapi saya masih setuju 999. Okey lah. Not bad lah. Hang ingat ni matematik SPM ke? A campur, A plus, A minus apa semua ni. Satu je salah ya. Lulus lagi ya. Cantik cemerlang lagi tu. Hang ingat ni pasal SPM ke? Dalam agama kita, udkhulu fis-silmi kafah. Masuk dalam Islam semua sekali. Tak boleh. Yang ni saya nak, yang ni saya tolak, yang ni saya ambil, yang ni saya tak mau. Dalam Islam bukan macam tu. Okey Ustaz. Kalau Ustaz jadi perempuan, jadi isteri. Suami Ustaz nak menikah lain. Ustaz bagi tak? Soalan tu tak boleh jawab. Sebab adanya perkataan kalau. Kalau ni ada beberapa hukum. Pertama, kalau yang belum berlaku. Boleh sebut kalau. Kalau aku beli rumah dekat Bertam Indah, dekat dengan highway. Tapi kalau aku beli dekat Bertam Tak Indah, dekat dengan Ion. Mana elok? Bertam Indah ke Bertam Tak Indah? Kalau aku beli sana, dekat dengan mertua. Kalau yang belum buat, silakan. Itu namanya berfikir. Ni kalau aku kata lagi dia terasa tak? Silakan. Kalau macam tu, disuruh. Ni kalau aku pakai baju macam ni, laki aku marah. Ni kalau aku beli handphone ni, elok tak? Yang tu tak apa. Yang kedua, kalau yang dah berlaku. Kalau yang dah berlaku. Yang ni jatuh haram. Silap tu. Kalau aku tak pi pun tak apa. Aduh, celaka sungguh. Kalau aku tak pi pun tak apa. Tak hilang motor aku. Kalau aku tak beli pun tak apa. Kalau aku tak bagi durian ke anak aku pun dia tak tersikit biji durian. Yang ni tak boleh cakap kalau. Benda dah takdir dah berlaku. Redha je lah. 3. Kalau pada benda mustahil. Kalau pada benda yang tak perlu dikalaukan. Ustaz, kalau Ustaz isteri, Ustaz setuju tak? Benda tu takkan jadi sebab saya jantan. Kalau macam ni yang salah ni. Kalaulah aku jadi burung, kan seronok boleh terbang. Ni merapu nama dia. Sebab ada orang tanya. Okey macam ni. Kalau kita ada pilihan. Satu perempuan yang bertudung tapi tak semayang. Satu perempuan yang tak bertudung tapi semayang. Okey, mana satu kita nak ambil? Kalau kau jadi, kau nak ambil yang mana? Jawapan dia dua-dua jangan ambil. Dua-dua jangan ambil. Pi cari hak semayang, pi cari hak tudung. Selesai masalah.
Dia tak boleh sebut perkataan kalau. Ustaz, katalah, kalaulah kita duduk di satu kampung, okey, kita seorang je laki-laki, okey, yang lain semua perempuan, okey, kita mati, okey, boleh tak orang perempuan tu mandikan mayat kita? Kampung tu di mana? Boleh bagi tak? Bagi tahu kampung tu di mana? Dak ni kalau lah. Kalau macam ni lah tak ada ni. Hang pi reka satu cerita kemudian bagi pening kepala. Ustaz, kalau kita pi ke bulan, kita nak tengok kiblat ke mana Ustaz? Hang pi dulu, lepas tu hang telefon. Benda hak tak ada. Pasal apa hang boleh pi ke bulan? Ada kita buat contoh lah, kalau lah kan, kalau kita pergi ke bulan, bukannya benda hak tak ada, terus duduk bincang, buang masa. Dulu saya kata dah, dia kata Ustaz, air mani tu najis tak? Saya kata tak. Jadi kalau kita ambil wuduk dengan air mani boleh tak? Saya kata tak apa, hang kumpul 2 kolah dulu, lepas tu baru telefon saya. Dia suka cakap merapu tak? Dia kata kalau kita pergi ke bulan, kiblat kat mana? Oh. Hang pergi naik ke bulan tu macam mana? Hang naik ke bulan tu macam mana? Saya naik roket. Roket laju tak? Laju. Hang baca surah Yasin. Lasyamsu yambari laha an tudrikal qamar. Matahari pun tak boleh hambat bulan. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha zalika taqdirul azizul alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjul qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tidaklah boleh matahari mengejar bulan, tidaklah boleh matahari mendapatkan bulan. Tiba-tiba hang boleh dapat bulan. Hebat. Matahari hak besar tu pun tak boleh dapat bulan, hang boleh dapat. Cuba fikir tuan-tuan. Hang kata bumi ni berjalan, bulan pun berjalan. Hang hambat lagu mana? Orang Islam ni ada Quran. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar dan apa yang dipersembahkan pada telinga kita, balik semak pada Quran. Kalau Allah kata matahari pun tak boleh dapatkan bulan, yang hang terbang pi tu hang terbang lagu mana? Matahari berjalan, bulan berjalan dan kata Allah, bulan tu tak dapat nak dikejar oleh matahari. Masing-masing berada pada jalan masing-masing. Tiba-tiba kita pergi hambat dia. Allah tuan-tuan ni. Banyak kita sekarang ni, abang-abang ni, dalam masjid kita ni, bab nikah 2-3 dia terima. Bagus kan? Pasal kena kat dia. Orang jantan, seronok. Cerita bab poligami tegak pada ni. Keras tengkok. Tapi dia kadang-kadang di dalam Al-Quran tu hari ni orang perempuan pun dia setuju poligami. Banyak saya jumpa tuan-tuan, kak tak apa saya nikah nombor berapa pun tak apa. Ramai kita jumpa. Suami kak nak nikah lain, biar pi kat dia, kak tak apa, ramai. Tapi tang mana pula yang kita tolak Quran? Tang mana Ustaz? Allah kata manusia tu daripada Adam. Tu Quran kata tu. Wa iz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mai kita ni baik laki baik perempuan percaya pula manusia berasal dari beruk, lingkup kita tuan-tuan. Manusia asalnya dari beruk. Allah kata manusia dari Adam. Semayang kita pun tak pakai, puasa kita pun tak pakai, haji nuduk susah payah di Mekah nonton pakai. Pasal apa? Pasal hang i'tiqad manusia ni bukan dari Adam yang pertama, daripada beruk. Bercanggah tak dengan Quran? Bercanggah. Bila bercanggah dengan Quran, habis. Percaya pada kitab, habis.
Sebab tu saya cakap banyak kali ya. Tolonglah ubah apa-apa yang tak betul dalam silibus. Yang tak betul, ubah supaya betul dengan Quran dan hadis. Jangan sampai i'tiqad itu dipegang oleh anak-anak kita. Dipegang oleh anak-anak cucu kita. Manusia daripada ini. Jangan. Kadang-kadang kita ni jadi syirik. Bukan dengan sebab itu. Dengan sebab menyanyi. Kita faham bahasa Inggeris. Bolehlah kita menyanyi. Stand with me. Stand by with me. Macam-macam lah. Okay, kita boleh menyanyi. Seal with a kiss. Silakanlah. Right, you waiting. Lapar lah. Lantak kita lah. Tapi ada bahasa yang kita tak faham. Kita pergi menyanyi juga. Salah satunya ialah Hindustan. Okay, Hindustan tu. Jan, Jani, Janadan, Tararam, Taram, Taram. Etinona ye mere Allah Jesus. Tuan-tuan faham tak mana dia apa? Ni hak baru punya lagu ni. Hak cerita apa nama Syahrus Khan. Saya tak hafal lagu tu, saya tak mau hafal. Saya tak mau hafal. Saya kalau saya hafal lagu Hindustan, lagu tu hak betul makna dia. Canda oh canda, kesene curai tere mere nindia. Yang tu saya hafal tak apa. Kebi mere dil mein khayal aata hai. Tak apa, tuan. Benda tu dia tak ada salah pada segi akidah. Tapi hak filem daripada Patan ni tuan. Dia salah tu. Pada dirimu aku nampak Tuhan. Dan aku sujud pada dirimu. Itu dalam bahasa Melayu. Saya tak ingat tuan-tuan. Saya tak ingat. Saya tak mau ingat. Sebab benda tu rosak. Dan anak kita ambil lagu tu. Pergi bubuh dalam kita punya lagu. TikTok kita. Ada buat video pendek sikit. Kadang-kadang buat lagu. Dalam Facebook sikit 2-3 minit. Kita jadikan latar belakang daripada lagu itu. Pada wajahmu ada aku nampak Tuhan dalam wajahmu, dalam dirimu. Dan aku bersujud padamu. Jadi tuan-tuan berhati-hati. Kita rosak akidah kita dengan tolak Quran tadi bila kita kata kamu tu Tuhan. Kita dah memakhlukkan Tuhan. Rosak tuan-tuan. Jadi berhati-hati. Kalau kita nak tengok lagu Korea ke, lagu apa pun anak-anak kita ni, cuba cek dulu makna dia. Termasuklah filem-filem Hindi ni, lagu-lagu Hindi ni. Pergi tanyalah sahabat-sahabat kita yang boleh cakap Urdu, apa makna perkataan tu, jangan jadi rosak. Jadi nak jadi rosak iman ni bukan tolak nikah dua, bukan tolak zakat, bukan tolak hudud, bukan tolak semayang, bukan tolak haji sahaja. Termasuklah dengan kata-kata yang saya sebutkan tadi. Hai segala kaum perempuan, apakah yang terlebih besar bala daripada penasihat baginya jikalau tiada engkau mau menurut nasihat ini? Sayang, tudung dah labuh, pakai purdah, semayang, puasa, mai bab menikah jadi rosak. Sayang tuan-tuan. Ya, akak-akak jaga-jaga akak. Kita ni semayang teruk, puasa teruk, jaga anak teruk, berandung teruk, beranak teruk. Tapi kita buat juga. Orang lain semayang pakai baju Melayu, kain plekat. Kita semayang pak lai, kain telekung. Panas, hangat. Tadi saya singgah semayang mana tu. Buka-buka kipas laju ya amat. Rosak kipas tu. Bunyi pun kok ni kalau aku semayang putih kipas ni macam cabut kepala aku. Lalah tutup. Mayang. Habis-habis salam mai hamba Allah mana tahu. Dia tunggu saya salam.
Dia main pula dia nak pasang kipas. Kata pasang orang. Kompon tak khusyuk tuan-tuan tu. Runyul laju kipas. Kita ni kalau hangat boleh tahan lagi. Baju lagu ni. Seluar. Kain pelikat. Seluar dalam pun tak pakai. Orang perempuan kalau hangat je nah. Dengan telekong, dengan anak, dengan macam-macam lah ya Allah. Oi. Tapi tetap mereka semayang. Kita kalau semayang dekat tepi jalan tu, dekat highway hentian sebelah tu, dia bukan ada surau. Dia ada gazebo wakaf tu saja. Kita semayang situ, Allahu Akbar. Tak apa, orang lelaki. Tadi saya tengok satu perempuan pakai telekong. Mayasak. Jalan jam tadi. Dia seorang duduk semayang tu, tengah-tengah gazebo tu. Orang pakat tengok. Orang Islam tak apa. Dia faham. Ni hak tak Islam ni. Orang yang putih semacam. Tapi dia tetap semayang. Walaupun orang tengok dah. Hebat tak orang perempuan? Hebat. Jaga kak nilai perempuan semayang tu. Puasa. Akak lah yang paling teruk sekali main puasa. Masak, bersahur, jaga anak, penat, letih. Zakat. Akak lah yang duk timbang barang mah. Duk timbang sana, timbang sini, hak pakai ke tak pakai ke, nak tengok mana kena, mana tak kena. Paling cepat bagi sedekah orang perempuan. Pendek kata, orang perempuan ni jauh meninggalkan kita. Tang mana silap dia? Tang bersuami. Ada yang tak hormat suami. Saya hormat suami saya, Ustaz. Saya tak pernah ke nak kutuk suami ke. Saya tak kata sekarang. Memang akak hormat suami akak. Sebab dia ada di rumah. Memang akak hormat suami akak. Akak tak buka aib suami akak. Cuba akak ada krisis. Akak buka dan aib suami akak. Akak buat live kamera depan. Cerita buruk suami. Pompang. Tang situlah ujian untuk akak. Nak tengok baik tak baik bukan sekarang kak. Bila ada krisis. Akak dengan suami akak baik sangat Ustaz. Bagus. Akak tak bagi dia masak, tak bagi dia basuh, tak bagi dia kemas. Dia kerja je. Kerja rumah semua akak buat. Bagus. Ustaz tahu tak, kalau dia nak kerja, baju dia seminggu, Isnin, Jumaat, akak dah iron Ustaz. Bagus. Bukan kata baju, seluar dalam. Stokin dia pun saya akak iron Ustaz. Oi, stokin pun iron. Cuba suami dia kata, ya, abang nikah lain. Akak nak stokin, nak iron stokin ke nak iron suami? Melekat iron tu dekat dada suami tu. Tang situ ujian. Ustaz, alhamdulillah akak bahagia dengan suami. Anak-anak macam besok cuti kan, Sabtu Ahad. Kita orang selalu makan-makan di luar kan, jalan-jalan, seronok lah kan. Alhamdulillah. Macam kita family yang bahagia lah kan. Semua okey lah. Okey sebab suami ada. Allah uji akak, suami akak masuk penjara, rasuah. Duduk dalam penjara 10 tahun. Berapa ramai isteri jadi jahat bila suami tak ada. Berapa ramai isteri kekal jadi solehah walaupun suami tak ada. Tang situlah ujian dia. Jadi ujian yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita ni mengikut keadaan masing-masing. Sebab ada orang kata perempuan yang paling malang, ulang balik, perempuan yang paling malang ialah perempuan yang silap memilih suami. Ada orang cakap macam tu. Malanglah perempuan ni dapat suami, pilih suami yang silap. Kenapa? Ialah suami tak bertanggungjawab lah, apa semua. Saya kata tu lah lali tamplum. Allah yang jodohkan dia. Adalah hikmah dia. Allah jadikan suami macam itu.
Kadang Allah nak naikkan darjat si perempuan. Kadang Allah nak mengajar pada si perempuan. Kadang Allah nak mengajar masyarakat sekeliling. Elakkan laki-laki macam tu. Kadang-kadang Allah nak hapuskan perempuan tu daripada dosa. Allah bagi suami dia macam itu. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak bagi perempuan ni hebat. Kekuatan dia ada, semangat dia kuat. Lepas dia bercerai dengan suami tak guna tu, dia makin kuat. Dia jadi perempuan yang hebat. Dia jadi wakil perempuan, membela nasib perempuan. Allah bagi benda tu supaya ada kebaikan. Janganlah kau cakap paling malang suami, paling malang isteri, salah pilih pasangan. Jangan cakap macam itu. Yang jodohkan Allah. Kenapalah Allah bagi jodoh aku benda ni ke dia? Aduh, silap betul lah. Kenapalah Tuhan bagi aku suami haram jadah macam ni? Silap betul lah. Kenapalah Allah bagi isteri aku macam ni? Aduh. Apa aduh apa? Hai, ingat Allah tu bodoh. Dan Allah Ta'ala bagi kita ujian rumah tangga ni. Allah Ta'ala bagi jalan penyelesaian. Carilah jalan penyelesaian tu. Jadi saya tak apa nak gemar. Ada orang cakap, paling malang sekali isteri, silap pilih suami. Yang bagi jodoh tu Allah. Yang hang kata silap tu pasal apa? Tetapi sebelum kita berkahwin, kita disuruh supaya mencari yang terbaik. Saya dah cari yang terbaik, Ustaz. Rupanya dia berlakon. Bila lepas kahwin, baru saya tahu perangai dia. Itu yang saya sebutkan tadi. Adalah sebab lain Allah nak bagi akak sabar banyak-banyak. Kalau akak dah tak tahan dengan suami akak macam ni, Islam bukan sekat, tutup, rapat. Islam boleh buka ikatan. Ikatan itu nama dia akad. Akad nikah tu ikatan. Kalau akak dah tak tahan sangat, akak bukalah ikatan itu. Buka ikatan itu nama dia talak, nama dia cerai. Islam bagi kak. Dan ada hikmah di sebalik dia. Berapa ramai yang lepas bercerai dengan suami pertama, dapat suami nombor 2, beratus kali ganda lebih baik daripada yang pertama. Yang ni saya jumpa ni Ustaz. Kalau saya ni tak bercerai dengan yang pertama, tak kahwin yang pertama, saya tak jumpa pun suami saya sekarang. Kenapa? Sebab saya sakit, saya kena pukul, saya kena hentak dengan suami saya. Saya dirawat, saya masuk hospital, kejap pergi klinik, luka sana, luka sini. Ada satu laki-laki duk tengok ni, dia kesian dekat saya Ustaz, lepas saya bercerai, dia ambil saya sebagai isteri dia. Alhamdulillah Ustaz, yang ni baik sungguh Ustaz. Kalau akak tak masuk wad, kalau akak tak pergi klinik hari tu, kak tak jumpa dia pun. Rupanya Allah nak bagi akak yang terbaik, dia uji akak hak tak elok dulu. Jadi janganlah kita cakap, silap kamu perempuan paling malang, silap memilih pasangan, sabar selalu. Jangan duk salah Tuhan lagi. Baik. Kemudian dia kata, maka sesungguhnya jika tiada redha dengan suaminya beristeri yang lain, maka terkeraslah datang balaknya padanya dunia dan akhirat, serta beberapa kemaluannya pada besok hari. Maka beberapa banyak daripada segala perempuan yang jatuh ke dalam murtad, lagi kafir dengan mengikut hawa nafsunya, yang tiada kesukaan kerana bernikah suaminya akan perempuan yang lain. Ni dia. Ujian. Saya jumpa manusia ni tuan-tuan, macam-macam jenis. Ustaz, saya nak kahwin lain. Okey. Saya nak minta Ustaz buat sembahyang hajat. Minta isteri saya lembut hati, sign. Okey. Saya boleh kahwin senyap-senyap di Siam, tapi itu tak gentleman Ustaz. Okey. Saya nak isteri saya sign, saya nak dia setuju. Okey. Masalahnya isteri saya tak setuju. So,
So saya minta ustaz tolonglah buat sembahyang hajat. Ni saya bawa beras, saya bawa gula, saya bawa air. Ustaz jampi, saya masak bagi dia makan ke apa-apa, minta tolong ustaz. Ni pula baju dia, saya baru ambil pada butik. 2 pasang ustaz. Jadi sebelum dia pakai, ustaz jampi ustaz dulu. Beras ada, gula ada, ayam ada, baju 2 pasang. Jadi akak-akak kalau suami buat balik beras tak pasal-pasal, langkah dulu. Macam-macam tuan. Tu hak jenis nak suruh pergi menikah 2, suruh bagi lembut hati. Gentleman. Dia suruh isteri dia sign. Ada tuan-tuan, isteri dia sakit. Mai jumpa saya, ustaz, isteri saya ni duk teriak, seorang menangis, seorang jerit, seorang. Saya tengok isteri dia. Saya rasa saya kenal akak ni. Apa tak kenal pula. Duk mengaji dengan ustaz. Lah. Duk masuk kelas saya mengaji di pejabat ni ke. Bila kahwinnya? Dah 2 tahun. Bagi. Bagus apa? Bini nombor 1 tak tahu. Lah. Akak nombor 2 ke? Kahwin di mana? Di Siam. Itu apa masalahnya? Masalahnya saya nak bagi tahu dekat isteri nombor 1 saya. Suami saya tak bagi, takut bergaduh. Saya stres ustaz. Saya pun nak berjalan juga dengan suami saya pergi pasar malam. Nak berjalan juga dengan suami saya pergi tengok wayang. Tapi suami tak bawa sebab takut jumpa dengan kawan-kawan isteri nombor 1. Saya stres. Dia menjeritlah rumah saya pula. Saya kata nak stres pun di luar, jangan rumah saya. Saya stres pula. Jenis tu pun ada juga. Yang ada pula, ustaz, ni gambar suami saya, ni gambar madu saya. Jantina tak guna tu. Suami akak kahwin bila? Baru tahu, padahal 3 tahun dah. So, ni nak minta ustaz ni buat sembahyang hajat bagi dia bercerai. Meluat tengok. Hak jenis tu pula. Kau mereka dah buat masjid yang saya pergi ambil backhoe pergi tolak pasal apa? Sepatutnya masjid dah siap. Kalau hangat buat aircon. Kalau kapet keras buat terbahit. Kalau kecil besarkan sikit. Kalau speaker tak elok bagi clear. Barulah cantik masjid tu. Yang nak pergi rubuh pasal apa? Dah ustaz, kau bukan nak tanya masjid ke apa ke, kau nak suruh ustaz buat sembahyang hajat bagi mereka ni bercerai. Kau tak mau tengok mereka tu. No. Bukan kerja saya. No. Tak apa kalau ustaz tak mau, tak apa. Banyak lagi bomoh lain. Saya bukan bomoh tak. Tak apa, bomoh tak bomoh sama. Agak-agak tuan-tuan dia pergi jumpa siapa? Tak pergi jumpa orang ambil kemenyan, duk bakar gambar lah. Apa jadi pada dia? Tak jadi syirik pada dia? Saya kata dah, abang ni tak usah duk percaya pada saka. Tak usah percaya. Ini sikit-sikit saka. Tok nenek bela saka. Saka tu mai cari abang. Pasal abang yang paling lemah. Tak usah percayalah abang. Bila abang sakit, berubat. Tanpa melibatkan ni tok hang bela hantu raya. Tak usah percaya. Baik, Ustaz. Baik. Amalkan yang ni, insya-Allah. Mai 4 bulan dia mai balik. Ya bang. Saya mai ni bukannya apa Ustaz. Bukan nak berubat apa lah. Saya saja mai nak tanya hukum. Lepas yang saya jumpa ustaz tu, bak saka tu. Jadi saya macam, yalah saya silap lah. Saya tak puas hati lah kan. Pasal ustaz tak buang saka tu. Saya kata nak buang apa? Mana saya tahu tok abang belah hantu apa? Saya tak tahu. Tugas saya merawat abang supaya abang lega daripada sakit dengan izin Allah. Jadi lepas tu saya pergi berubat dengan satu bomoh. Dia kata saka ni dah melekat dalam badan saya. Okey. So dia kata kena buang. Okey.
Cara nak buang dia nak kain kafan mayat ayah saya. Betul? Mana nak cari ustaz dalam kubur? Betul? Cari, korek. Abang korek kubur ayah abang. Nak ambil kain kafan mana ada kat luar. Betul? Ambil, dia kata ambil dalam 4 jari. Lepas tu mai kat dia ambil kain kafan tu, dia buang gelas, dia buang ayak, dia jampi, dia suruh saya minum. Abang minum. Nak lega. Lepas tu mai jumpa saya buat apa? Nak tanya apa hukum. Aku baling dengan gelas ni, hang tahu tak? Dah lah dosa hang korek kubur pak hang satu. Haram hukum dia. Tanpa sebab. Hang percaya pula benda syirik ni, berdosa lagi dah. Hang makan pula benda Allah, tuan-tuan dia 20 bulan dah mayat bapak dia tu. Mayat pun dah reput, dah hancur semua. Mai kapan tu hang kutip hampir telan. Kemudian mai tanya pula ustaz apa hukum? Patutnya abang sebelum pi korek tu tanya dah ustaz apa hukum? Ni abang dah telan, baru abang tanya saya. Tak payah jawab lah abang, abang balik lah. Saya kecewa tak? Abang nak minta ampun macam mana pada ayah? Ayah mati dah. Kalau betul ayah tu tak belah hantu raya, abang dah fitnah dia tau. Orang kata jangan percaya, jangan percaya. Depa dah mati, abang percaya. Orang kata dia belah hantu. Dia syirik, mati dalam syirik. Abang tuduh keturunan abang belah syirik. Anak jenis apa ni? Oh, saya marah tuan-tuan. Satu lagi saya tak marah. Sebab saya tak campur. Saya habis mayang maghrib duduk tepi pintu. Nak kuliah maghrib. Tok Imam mai. Ustaz, nak tanya. Ya. Ustaz boleh mengubat tak? Salah apa, Imam? Ni lelah. Asma lelah. Saya tak pandai. Tak erti bang, minta maaf bang. Oh, ingat Ustaz pandai, aku nak tolong saya lelah. Satu lagi Ustaz. Nak tanya Ustaz. Apa hukum makan anak tikus? Saya tanya hak merah tu. Yang merah tu. Abang makan lah. Dah, dia suruh makan. Berapa ekor? 2. Dah makan dah? Makan dah. Abang makan macam mana? Dia kata ambil anak tikus tu, buah atas roti, gulung-gulung-gulung, telan. Saya sampai lah tuan-tuan tak apa nak makan buah Melaka. Kuih buah Melaka tu saya tak apa nak telan kan. Saya teringat dia. Tuan-tuan boleh bayar, dia telan roti bungkus dengan anak tikus hak merah tu. Dia gigit tu agak-agak macam mana? Tak merecip macam buah Melaka. Dah abang telan, baru abang mai tanya saya, tak usahlah abang. Lain kali jangan buat lah. Tak boleh tak no? Tak boleh lah abang. Abang pergi Mekah, abang beli hati unta, abang tumbuk. Bancuh dengan air hangat, rendam. Minum. InsyaAllah hilanglah lelah abang. Nombor 2 abang, lelah ni kena pantang. Jeruk tak boleh makan. Abang pula menega sebelah kedai jeruk dengan elok. Asal rehat jeruk, asal rehat jeruk. Jeruk langsung tak boleh sentuh bang. Abang tak boleh makan. Habuk-habuk abang tak boleh pantang saja. InsyaAllah. Itulah ubat dia bang. Bukan anak tikus. Jadi tuan-tuan, tandakan di situ, kita akan sambung lagi. Bab orang perempuan ni insyaAllah. Itu bab yang terakhir dah. Lepas ni bab orang lelaki pula. Okey, dekat nak habis dah insya-Allah. Sekadar itu sahaja tuan-tuan, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.